السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة من الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kembali kuliah bulanan kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kita berhenti? Dah tahu? Ya? 95 33 35 Muka surat 35.
menyapu sebahagian kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Al-fardu ar-rabi' mashu ba'di ar-ra'si thumma yamsahu ra'sahu fayabda'u bi muqaddami ra'sihi fayadhhabu bi yadayhi ila qafahu thumma yarudduhuma ila al-makan alladhi bada'a minhu yaf'alu dhalika thalathan fa in kana aqra' aw ma nabata sha'ruhu أو كان طويلا أو مضفورا لم يندب الرد. Huraian fardu keempat menyapu sebahagian kepala. Sapu sikit pun sah, tapi afdal sapu seluruh kepala. Kemudian menyapu kepalanya bermula dari hadapan kepalanya, lalu digerakkan kedua tangannya hingga ke belakang. Kemudian mengembalikan semula dua tangan itu ke tempat permulaannya. Ia dilakukan sebanyak 3 kali. Orang yang botak atau tidak tumbuh rambut, atau yang berambut terlalu panjang, atau yang rambut bersanggul, tidak disunatkan mengembalikan dua tangan ke hadapan. Kalau rambut pendek, dari depan tolak di belakang sahaja. Kalau rambut panjang, depan tarik tolak ke belakang, belakang tarik ke depan. 3 kali kita buat. Rambut panjang masih dia nak bagi bolak balik. Belah depan kena, belakang yang depan, bahagian belakang pula, belakang rambut pun kena. Mazhab Imam Malik wajib, seluruh kepala tu wajib. Kalau kita pakai serban, kita tak mau buka, kita buka ubul-ubul saja. Sapu bahagian depan ni, kemudian kita sapu atas serban. Sapu atas serban. Kita tarik balik daripada belakang ke depan. Nabi pernah menyapu di atas serban, menggantikan kepala. Jika dia hanya meletakkan tangan tanpa menggerakkannya, itu pun sah juga. Yang letak sunat menggerakkan tangan tadi itu sunat. Sekira-kira basah kawasan yang disebut sebagai kepala, iaitu sebahagian rambut yang tidak terkeluar dari kawasan kepala apabila ditarik, atau dia menitiskan setitik air walaupun air itu tidak mengalir, atau dia membasuh kepala, maka ia sudah memadai. Afdalnya sapu, basuh juga. Baik, tak kalau dia basuh pun sah, tapi makruh. Allah suruh sapu lebih basuh, basuh lebih daripada sapu. Basah lucu kan? Sapu ni lembapan airnya, basuh ayam tu. Semua tu sah. Kerana basuh tu, dalam basuh ada sapu, dalam sapu tak ada basuh. Basuh tu dia lebih lagi lah. Kalau sapu sah, basuh lebih sah. Jika susah menanggalkan serban, dia boleh menyapukan sapuan, menyempurnakan sapuan seluruh kepala di atas serbannya selepas menyapu sedikit dari kepala. Bahagian belakang telinga ni pun kepala, walaupun tak tumbuh rambut. Antara telinga dengan rambut ni, hak kosong ni pun kepala. Kalau sapu tadi pun sah. Jangan sapu kepala tahan, tu larung tengkorak. Dalam tengkorak ni pun kepala. Kemudian menyapu kedua telinga. Lepas kepala, telinga sunat. Zahir dan batin dengan menggunakan air baru sebanyak 3 kali. Perkataan menggunakan air baru tu bima'in jadid. Arab ini bima'in jadid, dengan menggunakan air baru.
perkataan tu untuk berbeza dengan mazhab Hanafi. Khilafan li mazhabil Hanafiyah. Ditulis ayat baru tu, nak abang kata di sini kita ada berbeza pendapat dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sapu telinga guna ayat kepala tu juga. Disapu kepala, turun main belakang ni, terus dia sapu telinga, lepas tu dia tarik ke depan sekaligus. Sapu kepala sekaligus dengan telinga. Jadi pun tak buat 3 kali, tuan-tuan, sekali je. Sapu kepala sekaligus dengan telinga, lepas tu terus basuh sekali je. Pasal sekali hujah akliyah mereka, mereka kata sapu dia tak perlu banyak-banyak. Kalau banyak nanti jadi basah. Sapu dia lembab. Kalau basah dia basuh. Lembab kalau kita ulang 2 kali 3 kali dia jadi basah. Mula lembab, itu double, lembab lagi 3 kali, tak lembab dah, basah. Basah tu basuh. Dikiaskan dengan orang pakai moza. Moza ni pakai khuf. Orang tadi kata moza, stokin kalis air. Jadi kita pakai moza, dah ada wudu. Sekarang ada wudu yang baru lepas dengan subuh, kita pakai stokin kalis air. Dia minta ke kulit ke. Lepas tu lagi Bismillah, Bismillah, kita nak sembahyang zuhur, kita dah batal. Tak batal. Kita pergi ambil wudu, stokin tu tak payah buka, sapu atas ya. Sebab time kita pakai, kita ada sembahyang. Untuk solat yang berikutnya kita tak ada sembahyang, kita kena ambil sembahyang lah. Muka kena basuh, kaki tak payah basuh. Dengan syarat kita tak tanggalkan tak ambil yang sapu atas. Bahagian atas, bahagian bawah tapak tu sunat. Berapa kali nak sapu? Nabi kata sekali je. Menyapu sekali atas 2 khuf kanan, khuf kiri, belakang. Dia kiaskan kepala pun sapu, kepala, telinga, khuf semua sapu. Kekerapan dia kali dan nama sapu. Tu hujah ni buat. Kalau hujah kita pula, Nabi suka buat 3-3-3. Jadi kepala 3, telinga 3. Ayat asli kan. Sebab kita kata telinga ni, dia duduk antara muka dan kepala. Dia anggota khas. Telinga dia asli. Ayat asli. Apa lah. Kalau kita duduk tempat yang sejuk ataupun ayat tak berapa banyak, kita boleh taklid mazhab Hanafi. Sekali sapu kepala, sekali guna telinga. Jimat ya. Cepat. Kemudian menyapu kedua telinga, zahir dan batin. Zahir ni dalam ni lah, dan batin ni belakang telinga. Kita buat tu lah. Belakang guna ibu jari, depan guna jari telunjuk. Kemudian menyapu lubang telinga dengan air baru sebanyak 3 kali dengan memasukkan jari kelingking ke dalam. Sapu telinga 3, sapu lubang telinga 3, 6 betul-betul. Lubang telinga dia celup jari kelingking, jari paling kecil ni celup layar. Dia roda. Ini kelopak telinga, cuping telinga 3, lubang dia saja ber-3, membersihkan lubang 3. Tak itu saja 6. Ini pendapat pengarang kitab lah. Sebahagian yang lain kata tak 3 lah. Kita buat sekaligus lah. Keliling telinga, belakang telinga, lubang telinga tu jalan sekali dah. Tak perlu lah ambil ayam sampai 6 kali. Dengan memasukkan jari kelingking ke dalam. Dalil yang di bawah, apa yang kita dah sebut tu semua ada dalil di bawah. Baik, kita terus baca surat ke-7. Huraian fardu kelima membasuh kedua kaki. Kemudian membasuh 2 kakinya hingga buku lali.
kita tulis hingga, tapi maksud yang sebenarnya ialah bersama. Jadi basuh kaki bersama buku lali. Sama ada nak basuh kaki ke buku lali atau buku lali ke kaki, semuanya sah. Yang penting kawasan itu. Sebab kaki ni dia daripada hujung jari sampai ke betis, lutut, paha, semuanya kaki. Jadi nak tahu had mana yang wajib, al-qadrul wajib, kadar yang wajib, bulali bawah. Bukan mana hingga tu, dia mana daripada kaki hingga buku lali, makna bermula dari kaki ke buku lali. Dia bukan nak bagi tahu mula tak mana habis tak mana. Dia nak tahu hadnya. Kalau basuh buku lali ke kaki pun boleh, kaki ke buku lali pun boleh. Buat tahu mana. Sekiranya dia ragu-ragu tentang bilangan 3 kali itu, hendaklah diambil angka yang sedikit. Jadi biasalah ragu-ragu tentang angka, ambil yang sedikit. Maka disempurnakan 3 kali dengan penuh keyakinan. Bila ragu-ragu, kita nak yakin. Ada kaedah dia lah, kaedah syak. Bila kita syak, ragu-ragu, bagaimana kita nak yakin? Kalau dalam bilangan, ambil yang sedikit. Rakaat solat, apa semua berbentuk bilangan ni, ambil yang sedikit. Lebih tak apa dengan kurang. Wajib meratakan air pada seluruh kawasan kaki dan jangan ditinggalkan sedikit pun dari kawasan kaki yang tidak terkena air. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala raja'na ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah hatta idza kunna bima'in bil-tariq ta'ajjala qaumun 'inda al-'asr fatawadda'u wa hum 'ijal fantahayna ilayhim wa 'aqabuhum taluhu lam yamassaha ma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil a'qabi minan nar asbighul wudu rawahul Bukhari. Artinya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, kami pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Ejaan lah ni MA, dulu ME lah, MAKK, Makkah. Saya jauh cara lama. Kami pulang bersama rombongan bersama Rasulullah dari Makkah menuju ke Madinah. Ini lepas dia pergi umrah dengan Nabi. Umrah tahun 7, umrah tahun ke-6 tak boleh masuk, disekat di Hudaybiyah. Umrah tahun ke-7 dipanggil umrah qadha. Dah tahun ke-6 tak boleh pergi sekali lagi tahun ke-7. Dia kata, aku bersama Rasulullah di umrah dengan Nabi, halau nak balik dari Mekah menuju ke Madinah. Sehingga apabila kami sampai di satu kawasan yang mempunyai air nahar lah, singgah satu tempat ada air, nak semayang jamak Zuhur Asar. Nabi cadang nak buat jamak takhir Zuhur dan waktu Asar. Ada orang bila sampai situ, dia tengok waktu Asar tak masuk lagi. Dekat-dekat Asar lah, dia pekalut nak semayang takdim Zuhur Asar lah waktu Zuhur, sebab Asar tak masuk lagi. Memang boleh kalau kita niat nak buat jamak takhir, kalau Asar tak masuk lagi, kita boleh ubah niat ke jamak takdim, boleh. Cuma tak perlulah kalut-kalut, kelang kabut tak mahu. Ada satu kumpulan yang ingin cepat-cepat menunaikan solat Asar. Maksud cepat-cepat ni sebelum Asar masuk, mereka nak semayang Zuhur Asar dalam waktu Zuhur. Asar dah hampir masuk, Asar tak masuk, Asar tu dekat-dekat nak masuk. Tengok-tengok P4 je, dah lagi. Bila kita buat jamak takdim ni, dah lagi.
Pergi ambil wudu, kalut-kalut. Bopoh gapah. Hak tu yang tak syok. Sebab nak ubah niat apa. Kita kalau dah dekat dah asam, terus kelam kabut lah. Biar asam tu masuk, kita buat jamak takhir. Sebab Nabi kata, kalut tu dari sifat syaitan. Bertenang itu sifat Allah. Lebih baik kita ambil dalam bertenang. Tak terlupa. Memang manusia ada yang jenis kalut. Ada yang jenis kalut. Macam mana kan? Kena belajar jangan kalut. Kalut ni dia tak elok. Dia tak sempurna. Nabi kata Allah buat langit bumi ni pun 6 hari. Tak boleh ke Allah buat sekelip mata? Boleh ya? Kenapa Allah buat 6 hari? Tak mau kalut. Rancang elok-elok, ikut. Allah tak perlukan fasa pertama, fasa ketiga. Fasa dia bukan hari. Hari lepas siap baru jadi hari ya. Lepas ada bulan, matahari, siap, malam punya. Allah sebut 6 hari, sebenarnya 6 fasa. Tak tahulah lama bila satu fasa tu. Kena 24 jam, pelan-pelan, slow and steady. Allah boleh buat sekelip mata, Allah boleh buat dengan arahan kun fayakun. Jadi anak dalam perut pun ambil proses 9 bulan baru elok. Keluar awal sangat tak cukup bulan, perang datang pun tak elok. Allah boleh buat sehari lah, buat mengandung sehari tu mana apa, tidak ada mustahil begitu. Laisa zalika 'ala Allah bi'asir. Tidak ada yang susah bagi Allah. Semua senang. Istilah susah tak ada. Dengan Allah semua senang. Allah Rabbul Alamin nak mendidik kita yang kalut. Lebih kita rancang, betul, elok. Rupoh ni tak elok. Saya pengalaman tulis kitab, terjemah kitab ni pun terang nak cetak. Banyak bulan. Terang nak siap satu. Lepas siap semok. Tu pun dah silap lagi. Minimalkan kesalahan. Kalau mana siap-siap tu kalau kita tak kita typo. Salah nampak. Bunga raya ni pegang pen merah tu tahun ni bulat tu. Salah. Kalau kita elok. Jadi sahabat Nabi ni, mereka bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Berhentilah satu tempat. Nampak ada ayam, tengok dia sahabat Nabi ni boleh dah ni. Ambil wudu, kalut-kalut. Bila kalut-kalut, ada anggota yang tak basuh sempurna. Nabi marah. Maka mereka berwudu dengan gopoh gapah. Kami sampai kepada mereka dan kelihatan tumit mereka tidak disentuh oleh air. So kalut-kalut. Tak payahlah teliti sangat. Tak payahlah cincai. Sederhana. Teliti sangat pun payah juga. Dalam fiqh ni dia cukup dengan al-zan, sangkaan. Kata nak bagus lagi, walabatul zan, berat sangkaan juga. Tak perlu al-yaqin. Jadi cincai ni tumit tak basuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, celakalah tumit. Nabi cakap umum lah. Kita sebutlah fulan. Nabi cakap umum. Celakalah tumit-tumit yang akan disiksa di dalam api neraka. Sempurnakanlah wudu. Cakap neraka ni dalam riwayat yang lain, yang kata celaka tu dengan suara yang sangat tinggi, cerkah, menjerit-jerit Nabi bi'a'la sawti, dengan sekuat-kuat suara Nabi, sehabis kuat. Sahabat tak pernah dengar lah. Marah sungguh Nabi. Lagi pula Nabi duduk jauh. Mereka duduk ambil wudu. Nabi baru sampai. Nabi baru duduk masuk kaki. Nabi nampak. Nabi tinggikan suara. Dalam syarah hadis, boleh guru bersuara kuat, menengki sekali-sekala dengan selalu. Dia mula mukadimah tu jerit lah, tak boleh sekali-sekala. Ada hari tu dia mengamuk, dia marah. Guru boleh jerit, cerekah, marah. Kita dia marah, kacau. Sekali-sekala boleh tinggi semua.
Hatta dalam masjid pun boleh. Memang ada hadis Nabi kata tanda dunia nak kiamat ditinggikan suara dalam masjid. Maksud tinggi itu jenis emosi bergaduh, bertengkar ni, mesyuarat agung, apa-apa, sampai nak lawan tunggu, lawan tolak, aku suara terai ni. Tu makna dia, nak bergaduh, keluar. Tak sesuai lah jadikan masjid ni tempat perdebatan, bergaduh, tengkar. Tapi kalau suara terai tu khutbah, baru orang tak tidur. Ceramah suara terai tak apa, mengajar. Dunia tanda hampir kiamat ditinggikan suara dalam masjid. Mana bergaduh dalam masjid, maki hamu dalam masjid, fang dia ni cakap, tegang tu. Ada mengajar sorak boleh. Nabi pun pernah bersorak juga selain buat. عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها ومن توضأ اثنتين فله كفلان من الأجر ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي رواه ابن ماجه. Artinya daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk sekali maka itulah kadar. Tiap-tiap anggota dia masuk sekalinya. Eloknya 3 kali. Maka itulah kadar yang tidak dapat tidak daripadanya. Mesti la budda, tak dapat tidak, mana mesti. Sekali mestilah. Wajib sekali untuk mengesahkan wuduk. Arab panggil la budda, tak dapat tidak. La budda, tak dapat tidak, mana kena, wajib, mesti sekali itu mesti. Dan siapa yang berwuduk 2 kali, tiap-tiap anggota 2 kali, maka baginya 2 kali ganda pahala kalau 2 kali. Dan siapa yang berwuduk 3 kali, setiap anggota 3, Bismillah 3 kali, doa penutup 3 kali, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, 3 kali, maka itulah cara aku berwuduk dan para anbiya sebelum dariku. 3 kali. Buat benda baik ni elok 3. 3. Tadi saya ada buat khusus umrah, siapa free jemputlah pukul 9 khusus umrah. Mana tahu ada rezeki pergi umrah, pergi belajar dulu lah. Tapi bila-bila pun tak apa. Umrah lepas niat kita sunat bertalbiyah. Lepas niat tu talbiyah. Lepas niat kena jaga pantang larang lah, 13 pantang larang, jaga diri. Yang kedua sunat talbiyah. Talbiyah 3 kali. Lepas itu cukup 3 kali baca doa redha, minta redha Allah, minta syurga, berlindung daripada neraka dan murka Allah. Lepas itu tutup dengan selawat, tutup dengan alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali ulang lagi, kali kedua, kali ketiga. Lepas 3 kali kita tutup dengan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita selawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu kita tutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin. 3 kali talbiyah, 1 kali doa ridha, 1 kali selawat, 1 kali alhamdulillah. 3 1 1 1 3 1 1 1. 3 tu talbiyah, 1 tu doa, 1 lagi selawat, 1 lagi alhamdulillah. Diulang-ulang. Nabi kata ma min mulabbin yulabbi, apabila orang Islam bertalbiyah, dia dah niat ihram haji atau umrah ke, lepas tu dia talbiyah, illa labba ma'ahu, melainkan makhluk-makhluk
akan bersama-sama talbiyah dengan dia. Talbiyah, makhluk pun bertalbiyah sama-sama dengan dia. Makhluk mana? Min syajarin, pokok kayu. Wa hajarin, batu-batu. Wa madarin, dan tanah, bukit buka. Kayu, batu, bukit, semua akan talbiyah sama-sama. Dia duduk tebah an yaminihi wa shimalihi. Dia tengok belah kanan belah kiri tu, semua talbiyah sama-sama dia. Duduk tebah, dia tirai, dia tengok ada batu, ada pokok, padang pasir. Talbiyah sama-sama kita. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Nabi kata sampai hujung bumi bersahutan. Kita talbiyah, batu pokok dengar, tempat talbiyah, kawasan sebelah muka dengar, bertalbiyah sampai hujung. Nabi kata min huna wa huna, belah ni, timur barat. Hak belah ni sampai hujung timur, hak belah ni sampai hujung barat. Kita kok ni lah barat dah. Bersahutan. Kita kata labbaik Allahumma labbaik. Pokok tu dengar, pokok tu talbiyah, pokok tu dengar, pokok tu talbiyah, pokok tu dengar, ujung seujung tu. Tu Nabi suruh kuatkan suara bagi pokok dengar, bagi batu dengar, bagi bukit dengar. Talbiyah dengan suara yang kuat. Itulah amalan yang paling baik dalam haji. Sahabat Nabi tanya Nabi, orang buat haji, buat umrah, apa yang paling baik yang disukai Allah? Nabi kata al-ajju. Apa makna al-ajju? Raf'us sawt bit-talbiyah. Talbiyah dengan angkat suara, idrah. Jadi batu pokok dengan bersahutan, bersambung menyambung. Itu fadilat talbiyah. Saya duduk tengah susun kitab tentang kelebihan Mekah Madinah dan amalan di dalamnya. Antaranya yang kita temui ialah fadilat talbiyah. Talbiyah dia surau bagi darah, bagi kuat. Sepanjang jalan, lepas niat, mula talbiyah, lepas niat, habis talbiyah bila nak tawaf. Mula lepas niat, habis dekat-dekat nak tawaf dia tak ada talbiyah. Kalau haji, mula talbiyah, lepas niat, habis talbiyah, ketika hendak melontar nak balik betul tu, habis tak ada. Belum melontar, talbiyah dah banyak support. Baik, nak cerita 3 kali tu, benda baik, elok kita buat 3. Kemudian perkara-perkara sunat. Sunat didahulukan tangan kanan dan kaki yang kanan atas tangan kiri dan kaki kiri. Tangan jelah ada kanan kiri. Tangan dan kaki kanan. Tidak sunat mendahulukan bahagian kanan pada pergelangan tangan. Ini basuh dua-dua serentak kan. Pergelangan kanan basuh dua-dua serentak. Tapi jangan celup dalam kepala. Kalau ayam takung, jangan celup dalam kepala. Celup, basuh pergelangan tangan di luar ayam takung. Pipi tak ada kanan kiri. Pipi kita basuh muka dari dahi turun ke bawah. Dia bukan pipi kanan ke pipi kiri. Telinga serentak. Telinga kanan kiri serentak. Maka ia dilakukan serentak. Sunat memanjangkan al-ghurrah. Ghurrah ni kita berwuduk dengan niat nak anggota wuduk kita ni bercahaya di akhir, berseri-seri, sinar. Wuduk tu daripada perkataan wada'ah. Wada'ah makna bersinar, elok, cantik. Kita nak wuduk kita di akhirat nanti mengeluarkan cahaya, bahjah. Iaitu melebihkan basuhan muka dari had yang wajib, basuh lebih. Dengan dibasuh juga kawasan kepala, keliling muka ni kena kepala dan leher beserta basuhan muka. Belah bawah ni kita basuh sampai kena leher. Dan sunat memanjangkan at-tahjil. Dia asal sifat budak.
Kuda hitam tapi ada tompok putih di muka, di dahi, di kaki. Oh, cantik kan? Bulu dia tu. Kuda tu hitam tapi kat dahi dia ada putih. Lepas tu kat kaki dia tu macam sapu cat tu. Ujung-ujung kaki dia bulu putih, bulu putih. Pergi tanya orang jual kuda, mesti mahalnya. Cantik. Dia campur-campur warna. Dia hitam, ada putih, ada orange sikit. 3 warna. Oh, cantik ya. Gabungan warna tu indah. Kucing pun bila banyak warna nampak comel. Jadi Ghurrah dengan tahjil ni asalnya sifat kuda. Nabi gunakan di dalam sastra penggunaan sifat kuda diletak kepada sifat orang yang berwudu. Nah, abang kata betapa cantiknya kuda, betapa mahalnya kuda. Kita ambil wudu macam ni, basuh bagi lebih ni pun kita akan cantik di akhirat. Qurran muhajjali, iaitu membasuh muka bagi lebih, tangan bagi lebih, kaki bagi lebih. Lebih dari siku dan membasuh kaki lebih dari buku lagi. Maksimalnya meratakan air seluruh kawasan atas dari siku dan seluruh betis. Di bawahnya ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari akhirat nanti dalam keadaan muka, tangan dan kaki mereka berseri-seri dan bersinar dari kesan air wudu. Oleh itu, sesiapa yang mampu memanjangkan cahayanya maka lakukanlah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Khalili yaqul tablughu al-hilyah min al-mu'min haitsu yablughu al-wudu, rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar kasihku sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhiasan orang yang beriman penghuni syurga akan sampai ke tempat sampainya air wudu. Orang beriman dia akan pakai gelang tangan dan gelang kaki di akhirat, gelang mah, gelang perak. Quran surah wa hullu asawira min zahab, mereka dipakaikan gelang-gelang perak mah. Di dunia kita tak boleh pakai gelang, di akhirat kita memang pakai gelang. Di dunia kita tak pakai kain sutera, di akhirat memang kita pakai kain sutera. Duduk dalam syurga tak pakai dah gajah duduk. Gajah duduk orang tu tak pakai dah, pakai kain sutera. Mahal pakai gelang hantar. Dunia tak boleh, dunia Nabi dia tak biar orang kafir. Kita tunggu di akhirat. Jadi gelang kita, gelang tangan tu sampai ke siku. Kalau kita basuh lebih, dia sampai atas dari siku, sampai ke bawah. So kaki sampai ke buku lali. Kita sapu lebih, dia akan sampai ke betis, sampai ke lutut. Gelang sampai ke lutut, gelang kaki. Maka sapulah bagi lebih, gosok bagi lebih. Bukan ayak tu lebih, gosok tu bagi lebih, bagi basah. عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا من المدينة فرأى أعلاها مصورا يصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتهى الحلية رواه البخاري. Artinya daripada Abu Zur'ah berkata, aku memasuki sebuah rumah di Madinah bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Abu Hurairah melihat di atas rumah itu ada seorang pelukis yang sedang melukis gambar binatang. Gambar kalau lukis di dinding, gambar binatang, gambar orang, tak boleh. Gambar yang bernyawa di akhirat Allah akan suruh bagi nyawa. Allah suruh cipta bagi nyawa. Haram melukis gambar penuh.
Kalau lukis potret, lukis dekat muka saja tak apa. Lukis penuh tak apa. Patung semua juga. Orang buka kedai busana ke apa kan, patung tak pilih kecuali yang tak ada kepala. Dia nak jual baju, kepala berapa? Hak kepala. Kalau kerak kepala memang tak hidup lah. Patung yang ada bentuk macam hidup, di akhirat kita akan disiksa pembuat patung. Kecuali anak patung untuk mainan kanak-kanak tu. Diraih budak-budak boleh main anak patung. Jadi Sayyidina Abu Hurairah bila lihat orang duk lukis gambar, lukis pemandangan pokok kayu, tak apa lah. Air terjun batu, tak apa. Jangan lukis binatang, lukis di buku. Itu boleh, pasal itu tak dipamerkan di dinding. Sebagai ulama kata kalau dinding tu sekolah budak-budak pra 5 tahun 6 tahun boleh. Seperti mana mereka boleh main patung, mereka pun kena ada lukis di dinding untuk pembelajaran. Lukis ayam, tak apa. Lukis untuk belajar sesuai dengan budak-budak. Boleh. Mereka boleh buat main anak patung. Sekolah mereka pun kena ada lukis. Tak lukis tak jadi sekolah. Kalau kita lukisan ayam, ulang, ni A, yang tu U, yang belajar. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, siapa lagi yang lebih zalim daripada seseorang yang cuba mencipta seperti ciptaanku. Cubalah mereka mencipta sebutir bijian. Cubalah mereka mencipta seekor semut kecil. Kemudian Abu Hurairah meminta sebekas air. Beliau berwuduk lalu membasuh dua tangannya hingga sampai ke ketiaknya. Aku berkata, wahai Abu Hurairah, apakah perbuatanmu menyampaikan air hingga ke ketiak itu ada satu hadis yang engkau mendengarnya daripada Rasulullah SAW? Beliau berkata, itulah sejauh perhiasan di dalam syurga. Sunat mualat berturut-turut pada anggota wudu. Wudu tetap sah jika ia dipisahkan walaupun dalam jarak waktu yang panjang, dan tidak perlu kepada tajdid niat, memperbaruinya. Kalau asing-asing basuh muka dia mata riak, basuh tangan sampai siku di masjid sebelah dia pula pun tak apa, sah. Tapi sunat buat dia habis satu tempat tu, wudu sampai habis, berturut-turut. Dia yang penting tertib. Mualat bukan wajib, tertib wajib. Mualat sunat. Sunat membaca doa ini selepas selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika sampai habis itu dipanggil kafaratul majlis. Kafaratul majlis, penutup majlis, penggugur dosa yang ada dalam majlis. Orang Melayu kita panggil tasbih kafar, bukan kifarah. Kafar, tasbih kafar. Bahasa tempat dia kafar, kifarah. Kan, kalau nak sebut Arab, nak sebut betul dengan sebutan Arab. Tasbih kafar, dia bukan hanya untuk majlis, untuk apa-apa kerja kita tutup dengan dia, supaya dalam apa-apa kerja yang kita buat tu pokoklah ada apa, ada masalah apa-apa kan, ada kekurangan. Jadi sebarang kekurangan saya minta ampun, maaf dengan Allah, minta Allah hapuskan segala benda lawa, benda yang tak elok. Petang lagi kalau kita jadi pengurusi ni, bila nak habis majlis dia ucap terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dan saya memohon maaf sekiranya sepanjang saya mengendalikan majlis ni, kan? Sepanjang saya mengendalikan majlis ni, jika ada kecacatan, kekurangan,
boleh minta maaf dekat orang dengan Allah dengan tasbih kafarah. Dan orang pun tak ada nak marah apa, bahasa kita lah, dia memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang saya mengendalikan majlis ini terdapat kecacatan, kekurangan, kelemahan. Itu bahasa kita dengan sesama manusia. Dan marilah marilah kita tangguhkan majlis ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Suratul Asr tu supaya kita tak buang masa. Majlis itu tak jadi buang masa. Supaya majlis itu ada nilai di sisi Allah. Itu adabnya mula dengan Fatihah, tutup dengan tasbih kafarah. Wuduk pun serupa, mula bismillah. Awal-awal sekali bismillah. Sebelum basuh pergelangan tangan, bismillah. Habis dengan tasbih kafarah. Ada mukadimah, ada penutup. Kita belajar menulis pun karangan ada permulaan, ada penutup. Jadi wuduk kita tutup macam tu baru cantik. Dibukakan 7 pintu syurga. Kita boleh masuk 8 pintu syurga. Kita boleh masuk syurga mana yang kita suka. Kalau kita mula dengan bismillah, habis dengan doa. Syurga ada 8, neraka ada 7. Menurut pandangan Imam An-Nawawi rahimahullah, doa-doa pada anggota wuduk tidak ada asal usulnya. Imam Nawawi punya pandangan, tiap-tiap anggota ada doa. Kata Imam Nawawi tak ada asal usul kerana ianya tidak sabit sedikit pun daripada Nabi SAW. Adapun mengikut pandangan Imam Ar-Rafi'i, ia sunat dibacakan. Khilaf. Doa muka, doa tangan kanan, doa tangan kiri, setiap anggota ada doa. Imam Rafi'i ni sunat baca kerana ia sebahagian dari amalan salafus salih. Salaf ni amalan sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in. 3 generasi. Ini salaf. Generasi sahabat, anak murid Nabi. Generasi tabi'in, anak murid sahabat. Generasi tabi'in, anak murid tabi'in. Kita ni jauh panggil khalaf. Orang dulu bagi salaf. Salafus salih ni mereka baik-baik, bagus-bagus. Orang zaman dulu yang baik-baik. Sementara itu Syekh Umar Barakat di dalam kitab Faidul Ilahil Malik, kitab Faidul ni pun kitab yang menguraikan kitab fiqh ni. Kitab Umdatus Salik, huraian dia nama Tadwirul Masalik. Ni huraian Syekh Mustafa Bura. Tadwir Masalik, ada kaf di belakang. Syekh Umar Barakat dia hurai kitab fiqh ni dengan huraian cara dia, nama Faidul Ilahil Malik, ada kaf belakang. Faidul Ilahil Malik ni syarah kepada kitab fiqh kita baca. Kitab fiqh kita baca ni ada banyak syarahan, banyak penulis-penulis yang tolong hurai. Syekh Mustafa Bura dia hurai cara dalil, hurai cara dalil. Faidul Ilahil Malik, nama pengarangnya Syekh Umar Barakat, pula menaqalkan perkataan Imam Al-Mahalli. Mahalli ini Imam Jalaluddin, nama dia Jalaluddin Al-Mahalli. Dalam dunia kita ada 2 orang nama Jalaluddin. Satu Jalaluddin As-Suyuti, seorang lagi Jalaluddin Al-Mahalli. Ini dua-dua ulama Mesir. Dalam dunia ni ada tafsir Jalalain. Saya dengar tafsir Jalalain. Tafsir tu menguraikan ayat Quran. Penulis dia dua-dua nama Jalal, bukan Jalal, Jalal. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Mereka dua bergabung, 2 Jalal gabung, bekerjasama, berkhidmat untuk fahamkan ayat Quran kepada umat. Itu panggil tafsir Jalalain.
tafsir dua jalan. Masjid Bajak Sombong jalan juga. Masjid Al-Jalal wal Kamal. Jalan lain, dua jalan. Dua orang Jalaluddin. Ada orang kampung kita nama Jalaluddin. Jamaluddin lah, terlalu sikit. Jamal tu, ni Jalal. Bergabung. Bergabung macam mana? Seorang penulis mati, seorang penulis lagi sambung. Kebetulan nama mereka pun sama, Jalaluddin. Hak seorang nama Imam Sayyuti, hak seorang lagi Jalaluddin Al-Mahalli. Dua-dua ulama Muslim. Rahimahumullah. Imam Mahalli ni terkenal dengan fiqh. Imam Suyuti macam-macam bidang dia tulis. Tafsir apa semua, fiqh pun dia, hadis. Orang seperti Imam Suyuti itu Imam Jalaluddin lah. Apa kata Imam Mahalli, Imam Jalaluddin Al-Mahalli? Al-Mahalli ni dia ada syarah kepada usul fiqh Waraqat. Saya terjemah kitab Huraian Waraqat Imam Mahalli. Terbit lah. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i, iaitu syarah Minhaj Imam Nawawi, syarah huraian kepada kitab Minhaj Imam Nawawi tulis kitab Minhajul Talibin. Imam Mahalli menghuraikan nama Kanzur Raghibin. Dalam kitab Kanzur Raghibin, syarah kepada Minhajul Talibin, kata Imam Al-Mahalli, mereka berdua, yakni An-Nawawi dengan Ar-Rafi'i, mereka berdua, An-Nawawi dengan Ar-Rafi'i ini terlepas maklumat. Kita terlepas katabi, terlepas maklumat tentang doa-doa itu sabit daripada Nabi melalui beberapa jalan di dalam kitab Tarikh Ibnu Hibban dan kitab-kitab lain. Ada sandarannya doa-doa untuk tu. Syekh Abu Barakah dia naqalkan perkataan Imam Mahalli. Imam Mahalli kata ada hadis. Dia kalau kata tak ada hadis, seorang kata tak ada hadis, tak apa, sebab amalan salafus salih. Sebenarnya ada hadis, sekalipun ianya berstatus hadis dhaif sahaja, kerana harus beramal dengan hadis dhaif dalam bab fadail al-a'mal, fadilat amal. Fadilat dia kita nak buka seri, nak dapat kitab tangan kanan, tak mau kitab kanan kiri. Dia bukan hukum, hadis hukum tak boleh, dia tak sahih. Hadis fadilat tak apa, walaupun sahih ini sampai tak dulu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi